cerita seram The Haunting Krustal PN. Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Di waktu Brother Fai ingin menceritakan kisah ini, sekarang ni adalah dalam keadaan hujan yang agak lebat. Minta maaf kepada semua kalau audionya kurang memuaskan. Baiklah saudara, kisah yang akan Brother Fai kongsikan pada malam ini bertajuk Diganggu Syaitan. Hati saya mula rungsing. Mayat yang saya mandikan menyebabkan bulu roma saya tegak, seram. Seluruh badan berasa hangat serta tidak tenteram. Bukanlah keadaan mayat yang cuma separuh saja itu yang disebabkan saya rasa seram, tapi ada sesuatu yang lain yang saya rasakan ada bersama-sama kami, yang mengganggu kami. Keadaan mayat tersebut memang mengerikan, sebab cuma bahagian pinggang ke bawah saja yang saya dan kawan-kawan saya uruskan. Mayat yang dalam lingkungan umur 30-an itu dijumpai terapung di dalam laut selepas beberapa hari dicampak ke laut. Baunya memang busuk. Walaupun demikian, rupa mayat tersebut namun ia tidak menyeramkan saya. Sudah bermacam-macam mayat yang pernah saya uruskan yang lebih dahsyat dan lebih ngeri daripada itu. Tapi mayat yang ini lain macam sikit. Semasa memandikan jenazah itu, bulu roma saya terus tegak. Tapi saya uruskan juga sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya ayat kursi. Terus saya baca. Berdasarkan pengalaman lepas-lepas, jika begitu perasaan yang saya alami, maknanya jenazah yang saya uruskan bukanlah dari kalangan mereka yang dicintai Allah. Wallahu a'lam lah kan. Apabila sudah selesai menguruskannya, kami hantar jenazah tersebut ke kawasan perkuburan. Encik, jangan kebumikan dulu jenazah ni sehingga saya datang ke sini semula ya, pesan saya kepada penggali kubur. Saya tidak dapat turut serta kerana saya perlu menghantar dahulu juru urus jenazah wanita yang dipanggil satu jenazah. InsyaAllah, jawab penggali kubur tersebut. Saya tinggalkan dia tanpa memberitahu kepadanya bahawa mayat tersebut bermasalah. Bagi saya, ini perkara aib. Tak perlulah saya jelaskan kepadanya. Selepas menghantar juru urus jenazah wanita, saya balik ke kawasan perkuburan tersebut. Hajatnya untuk sama-sama mengebumikan jenazah berkenaan. Namun apabila tiba di kuburnya, saya tengok ia sudah dikebumikan. Tak apalah Ustaz, saya dah kebumikan. Dah selesai, kata penggali kubur tersebut. Alhamdulillah, tak apalah, saya balik dulu. Namun apabila masuk saja ke dalam kereta, saya rasa seperti ada sesuatu yang mengingkori. Seolah-olah mayat itu ada dalam kereta untuk mengikuti saya pulang ke rumah. Perasaan seram kembali semula. Dengan serba sedikit ilmu yang saya ada, saya cuba halau benda tu. Namun saya tahu saya gagal dan ia mengekori hingga ke rumah. Kerana pada malam itu saya berperang dengannya. Kira-kira pukul 11 malam. Ketika kami sekeluarga hendak tidur, saya mula rasa lain macam. Isteri dan anak saya juga gelisah, seperti ada sesuatu yang mengganggu perasaan mereka. Perasaan seram kembali datang. Bulu roma saya meremang. Satu demi satu ayat saya baca dan kemudian hembuskan hingga syaitan itu pergi meninggalkan saya.
Biasalah, saya gunakan surah Al-Fatihah, 3 Qul, ayat kursi, Amanar Rasul dan satu ayat lain yang terakhir. Alhamdulillah, saya berjaya. Tetapi tidak lama kemudian, gangguan itu datang kembali. Sekali lagi saya bacakan ayat-ayat tertentu dan hembuskan ke arahnya. Untuk sementara waktu, ia lari meninggalkan saya. Rupa-rupanya gangguan itu cumalah permulaan. Semakin larut malam, tindakannya semakin agresif. Apabila saya mula hendak melelapkan mata, dia kembali semula dan mencucuk tubuh saya. Saya tersentak dan tidak jadi tidur. Saya lihat sekeliling, tapi tiada apa yang saya nampak kecuali gelap. Saya baca ayat-ayat tertentu dan gangguan itu berhenti seketika. Memikirkan gangguan itu sudah berakhir, saya cuba melelapkan mata. Namun, apabila saya hampir terlena, dia datang semula dan mencucuk pusat saya. Sekali lagi, saya tersentak. Begitulah yang berlaku seterusnya. Punggung dan badan saya dicucuk apabila hendak melelapkan mata. Setelah hampir sejam diganggu, akhirnya gangguan itu terus berhenti. Saya tidur tanpa sebarang gangguan lagi. Alhamdulillah, itulah sekali saya diganggu oleh syaitan daripada mayat berkenaan. Telahan saya bahawa gangguan tersebut berpunca daripada mayat yang saya uruskan pada siang harinya memang berasas. Sebabnya ialah, tidak berapa lama kemudian, saya mendapat berita bahawa penggali kubur itu telah sakit selama sebulan sejak mengebumikan mayat tersebut. Hidup penggali kubur itu mula tidak tenteram kerana diekori oleh mayat berkenaan. Apabila dia masuk saja ke pejabat, dilihatnya mayat itu berada di dalam pejabatnya. Apabila dia masuk bilik mandi, di situ juga ada mayat. Pendeknya, ke mana saja dia pergi, di bilik tidur, di ruang tamu, di bawah pokok atau di mana sekalipun, pasti dia akan ternampak mayat itu. Akibatnya, dia sakit selama sebulan dan meracau yang bukan-bukan. Selepas puas berubat, akhirnya dia sembuh seperti sedia kala. Mungkin ada yang mengatakan cerita saya ini karut atau sengaja direka. Tapi percayalah, ia memang benar-benar terjadi. Bagaimanapun, alhamdulillah, kejadian itu memberi iktibar yang besar kepada saya. Dari segi syarak, gangguan yang kami alami itu dilakukan oleh iblis menyerupai mayat untuk menakutkan kita supaya kita berhenti daripada menguruskan jenazah. Gangguan seperti ini jangan dilayan kerana menguruskan jenazah adalah ibadah. Saya yakin gangguan yang kami lalui berpunca daripada ilmu hitam yang diamalkan oleh lelaki tersebut. Menurut pendapat sesetengah orang, gangguan seperti itu berlaku kerana lelaki berkenaan membela jin dan syaitan untuk dijadikan khadam melindunginya. Bagi yang menuntut ilmu kebal, salah satu cara untuk membunuhnya ialah dengan membuang separuh mayatnya ke dalam sungai atau laut dan separuh lagi dibuang di darat. Itulah syaratnya, kerana kalau kedua-dua bahagian tubuh itu dibuang di darat atau kedua-duanya dibuang ke dalam air, ia akan bercantum dan mayat tersebut akan hidup semula. Itulah cerita yang saya dengar. Betul atau tidak, wallahu alam. Nasihat saya, janganlah dituntut ilmu yang bukan-bukan, yang bersahabat dengan syaitan. Dalam syarak, apa ilmu kita tuntut pun kita tak boleh kebal. Malah Nabi yang hafal Al-Quran, Rasul, tapi dia juga cedera semasa perang. Sebenarnya
kita bukannya kebal, tapi dilindungi oleh jin. Baiklah saudara, kisah yang kedua ini adalah mengenai langswir. Salam sejahtera. Manusia merupakan sebaik-baik makhluk ciptaan Tuhan di alam maya ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bermaksud, sesungguhnya kami telah jadikan manusia sebaik-baik ciptaan. Manusia juga dikurniakan sesuatu yang tidak ada pada sebarang makhluk lain. Sesuatu yang disebut sebagai akal. Namun seringkali manusia sendiri tidak tahu menghargai pemberian tersebut, lalu mempersia-siakannya. Hari sudah melangkah ke petang. Sebaik selesai menunaikan fardu zuhur, aku bergegas ke belakang rumah. Persediaan belum aku buat, sedangkan bila-bila masa dari sekarang bapa saudaraku akan sampai. Kami sudah sepakat untuk pergi memancing di Pulau Indah. Cuti persekolahanku kali ini dimulakan dengan aktiviti yang memang aku minat semenjak kecil lagi, iaitu memancing. Assalamualaikum, Lan. Pakcikku dah sampai. Dah siap ke belum? Laungnya lagi. Waalaikumsalam. Sini pakcik, dah siap dah. Setelah memeriksa semua keperluan, kami berangkat meninggalkan pekarangan rumah. 4 batang joran bersama keperluannya seperti mata kail, batu ladung dan sebagainya ada kami bawa bersama. Kita cari umpan dalam perjalanan nanti, okey? Kata pakcik. Okey, kataku sepatah. Cantik. Hatiku pula bersuara. Perjalanan melalui lebuh raya agak membosankan. Aku menghidupkan radio bagi menghilangkan suasana sunyi. Pakcik terus memandu dengan tenang. Kita bersama lagi petang ini dengan lagu pembukaan yang digilai ramai sekarang. Isabella. Suara juruhebah kesukaan ramai. John berkumandang di udara. Aku juga salah seorang peminat setianya. Persembahannya memang hebat. Aku melayan perasaan sendiri. Pakcikku bersiul kecil mengikut rentak lagu yang sedang berkumandang. Aku ikut terhibur. Selang beberapa minit, pakcikku menghentikan kereta di bahu jalan. Ada orang jual umpan tu. Jom kita tengok. Sebaik selesai urusan membeli umpan, kami meneruskan perjalanan. Kami hanya memerlukan lebih kurang setengah jam saja untuk sampai ke tempat tujuan. Kehijauan pepohon bakau melenyapkan terus keletihan. Alangkah cerianya berburung berterbangan bebas. Terlupa seketika bahawa aku akan menduduki peperiksaan PMR tak lama lagi. Semayang asar dulu. Aku mengambil wuduk dan kami berjemaah. Selesai berdoa, kami mengambil joran masing-masing dan mula memasang mata kail. Aku yang sudah biasa dengan joran dan kail tidak berasa kekok lagi. Semuanya aku buat sendiri. Kelihatan beberapa orang sedang leka dengan kail masing-masing. Ada juga yang sekadar menonton. Zup. Aku melepaskan tali pancing. Kami mula menunggu. Setelah semua joran dipasang, moga-moga kami berjaya hari ini, insya-Allah. Matahari sudah mula terbenam. Namun joran kami masih belum diusik. Sesudah beberapa kali memasang umpan, hanya riak halus air yang kelihatan. Kami ambil keputusan untuk bersolat dulu. Sesudah solat, kami makan nasi bekal yang disediakan oleh ibu di rumah tadi, sambil sedia untuk bertindak andainya pancing terusik. Sesudah makan, kami kembali tumpukan perhatian kepada pancing. Kenapa tak ada seekor pun naik ni? Bisik hati aku.
Belum rezeki agaknya ni. Ketika aku asyik memerhatikan permukaan air, mataku tertumpu ke arah sesuatu yang kelihatan seperti cahaya. Kira-kira 5 meter dari tempat aku duduk. Aku mula memerhatikan objek tersebut yang berkelakuan seperti seekor pepatung yang seringkali kelihatan bermain-main di permukaan air. Apa tu Kalau pepatung takkan cerah sangat cahayanya tu. Namun kata-kata itu tidak aku tuturkan. Cahaya tersebut semakin pudar dan dengan perlahan terbentuk satu objek yang sesungguhnya menyebabkan aku tergamam. Jelas di hadapanku kelihatan satu lembaga berbentuk kepala. Mukanya hodoh dan berambut panjang mengurai. Aku mula menggigil, tapi mulutku benar-benar terkunci. Pakcikku yang tadi berada tidak jauh dariku kini sudah hilang. Aku berasa amat takut. Lembaga tersebut mengerbang-gerbangkan rambutnya seperti sayap burung dan memandang ke arah aku. Matanya yang merah membuatkan aku semakin takut. Tiba-tiba, aku rasa seluar aku basah. Serentak dengan itu, bahu aku ditepuk dari belakang. Lan oi, kau tengok apa tu? Mulutku cuba untuk berkata-kata tapi tak berdaya. Mataku tetap memandang ke arah lembaga tersebut yang kelihatan semakin kabur. Seketika kemudian, ia lenyap sepenuhnya. Aku tetap tak boleh bercakap, walaupun aku sedar dengan apa yang berlaku di sekelilingku. Pakcikku terus memanggil-manggil namaku. Semakin lama aku rasa semakin lemah dan akhirnya aku pengsan. Keesokannya, aku mula sedar. Aku berada di rumah dan ibuku berada di sebelah. Mana pakcik? Spontan aku bersuara. Pakcik ada kat luar tu, ibuku menjawab. Aku rasa badanku lemah, tapi aku masih boleh melangkah perlahan-lahan ke serambi rumah. Pakcikku yang sedang leka menghembuskan asap rokoknya lantas membetulkan duduknya apabila aku bersila berhampiran dengannya. Kau kena sampuk semalam agaknya, pakcikku bersuara sambil tergelak kecil. Aku cuma mendengar apa yang diceritakannya. Katanya, dia lihat aku seolah-olah dipukau sesuatu dan langsung tak hiraukan panggilannya. Dia terus mengangkat semua joran dan mengemaskan barang. Aku kemudiannya didukung masuk ke kereta dalam keadaan kejang, seperti terkena kejutan elektrik. Aku tak dapat huraikan sepenuhnya bentuk lembaga tersebut kerana setiap kali teringat, aku akan berasa takut. Sehingga ke hari ini, aku tidak berani memancing pada waktu malam. Mungkin aku dah kena fobia agaknya. Sekian.